record. Alright. So untuk sekarang ni kita akan tanda dulu support dan resistance. Okey. Okey, tadi kita berkenaan support dan resistance ialah dari satu zone. Contoh macam ni, zone ni ialah dari shadow ke body ni. Okey. So nak tanda support dan resistance menggunakan PC, laptop atau PC. So kita boleh guna rectangle, kita boleh guna trend line, atau kita boleh guna horizontal line. Kita boleh guna horizontal line. So ikut keselesaan masing-masing. Contoh mai tengok. Okey. So kalau saya guna horizontal line, okey, zone dia kita boleh tanda shadow atau tanda di body. Boleh tanda di shadow atau boleh tanda di body. Okey. Kalau nak lagi jelas, kita guna rectangle, kita gunakan shadow ke body. Alright. Shadow ke body ni ni dia punya tempat dia. Alright. So ini dia, ini zone dia. Zone dia di atas ke bawah ni. Ini zone dia. Alright. So kalau macam sekarang ni saya nak selesa, saya nak mata saya tak serabut, saya guna line saja. Saya guna trend line. Yang sebelum ni yang saya banyak update dalam channel atau dalam group. Saya nak bagi mata saya bersih, saya nak tengok cat ni bersih. So sebenarnya zone SNI lah satu zone. So kalau macam ni, okey. So kita nampak price reject berkali-kali di zone ni. So kemudian price naik. So di sini kita panggil zone support. Di sini ialah kawasan support. So di sini dia panggil kawasan major support major support. Okey. So untuk pair ni GBP USD ni, okey, kita tengok price naik, kemudian price naik di sini price naik di sini, kemudian price reject setelah membuat harga tertinggi terbaru di sini, price reject. So kita tanda aja. Okey, tanda saja, jangan risau. Nanti kita akan nampak banyak support dan resistance di daily ni. Nanti kita akan guna mana saja yang relevan, yang signifikan, yang mana yang sesuai. Okey, yang mana yang boleh dipakai. So kita mula-mula tanda saja. So kita nampak di sini, ni yang kita nampak kita nampak price reject ke sini. Alright. Kemudian di sini ialah resistance lah. Ada yang kalau yang tak faham tu tak apa. Boleh cuba tengok buku. Di dalam buku, di dalam grup tu ada buku e-book asas forex. Apa maksud support dan resistance. Okey. So di sini kita boleh guna horizontal line nak tanda di shadow atau nak guna rectangle pun boleh. Ini zone dia. So saya besarkan sikit bagi nampak mana dia. Ni dia. So ini kemudian kita nampak ini setelah benda berlaku, tak kisah. Benda dah terjadi pun tak apa, kita buat. Benda yang terjadilah kita buat sebagai rujukan untuk pada masa akan datang. So tengok di sini, kemudian price reject di sini, kemudian turun dan berhenti di sini. Apa ada di sini? Okey. So kita tanda saja. So nak tanda line pun boleh. Di sini di sini pun boleh atau ni. Okey, kita tanda line. So price reject di sini membentuk support di sini Boleh je. Okey, kita buat. So kita buat zone dia apa ada di sini. Kalau kita tarik ke kiri di sini ialah sebenarnya ada resistance sebelum ni tapi ini kurang kuat Ini resistance, kemudian dia ini ada support sebelum ni. Ada support sebelum ni. So range dia ni agak besar. Contoh katalah sebelum ni kita buat support yang ni, kita tengok ni ini range dia. Dia masuk ke zone ni. Okey. So kalau ikut kita tengok di sini tempat lagi cantik lah kalau yang pada line ni di mana sebelum ni yang price candle ni berjaya pecah di line ni. So ini zone ini ialah zone. Ini ialah zone untuk support. So kemudian apa kita nampak? Price naik semula. Price reject sini membentuk support, price naik semula dan berjaya memecahkan resistance yang kita tanda sebelum ni. Resistance yang kita tanda sebelum ni. Alright. Line ni ataupun zone ni tadi Alright. So kemudian dia membentuk resistance yang terbaru. Alright. So kat sini kita nampak dia bentuk banyak
support dan resistance. Okey, nak guna line boleh, nak guna horizontal boleh. Ini cara dia. So benda ni yang dah terjadi tak apa. Memanglah kita buat berdasarkan benda yang dah terjadi. Alright, sebagai panduan untuk akan datang. Alright. Lagi pula dia. Alright, ini dia. Ini dia punya zone dia. Kemudian kita nampak lagi price turun, reject dan break semula yang kita tanda tadi. Yang kita tanda, alright. Dia break semula dan berhenti di sini. Kalau ikut asal dia, yang ni tadi, ni dia zone dia. Ni dia zone dia. So ini dia terlebih sikit, dia masuk dalam zone, yang ni zone dia. Dia masuk dan reject di sini. Yang ni tadi yang kita pakai tadi. So dia reject, naik semula. Okay. So price berjaya break semula zone resistance ni dan reject di sini. Okay. So ni kita tadi kita dah buat, kita panjangkan je. Ni fungsi dia bila kita panjangkan support dan resistance ni. Kita terus tarik panjang. Okay, tengok. Kalau siapa yang guna rectangle ni, dia agak serabut sikit bila zone dia besar. Agak serabut sikit. Kita mata kadang-kadang tak selesa. Saya memang tak suka lah kalau buat macam ni. Sebab tu kadang saya buat line saja. Saya nak bagi chart tu clear sikit. Saya tak nak bila serabut agak-agak susah sikit. Okay. Kemudian price turun semula. Price turun semula di sini dan break. Di sini ramai terkena ni. Break yang kawasan support sebelum ni. Break. Tetapi next day tu dia naik semula, berjaya break balik, naik semula. Ada baru masuk, yang baru join. Okey, naik semula. Okey, kenapa di sini kita tengok balik. Okey, dia buat new support di sini. Okey, kalau ikutkan ni, dia ada history dia kat sini ni. Ni kita tengok. Ini dia. So ni line dia. Cari body dia. Saya selalu dulu saya nak belajar pun, saya selalu cari jawapan kenapa price berhenti di sini. Apa ada, saya selalu cari jawapan apa ada di sebelah kiri. Okey, kalau kita tengok kiri yang ni, ada lagi. Ada zone resistance sebelah ni. Apa ada lagi sebelah kiri ni? Kita cuba tengok. Okey. So kita amalkan guna zoom out. Kita nak cari jawapan apa ada lagi di sebelah ni. Kenapa dia berhenti? Alright. So kalau kita tengok betul-betul, ini zone dia. Ni. Tengok ni body. Ini zone support dia sebelum ni. Ni dia ada zone support. So yang ni kita boleh ubah dia. Kita cari kalau kata sebelum ni, katalah sebelum ni yang ni terjadi, kita dah tanda di sini, ini dia. Ini yang boleh resist atau support yang boleh dipakai. Support yang sebelum ni di sini. So kalau macam ni, yang ni dia berhenti pasal ni. Dia berhenti ni. So kalau kita kecilkan sebelum ni, ni dia. Ni dia. Ni yang lama. Ni okey, kenapa price berhenti di sini? Naik semula, ni dia. Alright. Ini pun boleh guna. Tengok kalau kita panjangkan. Ni boleh So itu cara nak tanda support dan resistance. Alright. So kita sambung semula. Kita nampak price reject di sini naik. Alright, dia membentuk lagi resistance. Yang ni kita tak tanda dah. Kita tak akan tanda lagi. Sebab jadi kalau kita tanda, ramai yang confuse kadang-kadang. Kalau saya, bila dia buat membentuk resistance di sini, saya tak tanda. Saya akan tanda sekejap lagi di time frame kecil. Saya akan tanda di time frame kecil. Alright. So jadi saya explain juga pasal pergerakan price dari satu zone major ke satu zone major. Alright, lupa. Sebelum tu saya nak ubah ni. Saya nak bagi sikit perbezaan di time frame daily, strong support atau strong resistance, saya buat color. Ini adalah color hitam. Kalau dalam channel tu kadang-kadang bila perasan line hitam, bermaksud tu kawasan major atau major strong support dan resistance. Kalau line hitam so maksud dia macam tu kalau kadang-kadang tengok perasan saya buat di dalam saya punya screenshot tu, kadang-kadang saya guna line hitam. Untuk time frame daily memang saya guna time frame line hitam. So bermaksud
kawasan price lalu di kawasan zone support dan resistance yang strong atau major lah yang kita panggil. Alright, faham So ini dia. So sekejap lagi di time frame kecil kita buat perbezaan color. Kita buat color lain lah. Macam biasa yang saya buat tu color biru lah. So di sini kita lihat price reject, price naik, reject di sini, masuk balik di kawasan support yang kita tanda tadi. Alright. So ada yang melukis ni. Mungkin tertekan tu. Dia melukis kat chart ni. Ada yang hyper tertekan atau nak test feature zoom tu. Okey, tak apa. Sekejap lagi dia padam balik lah tu. Alright. So kita tengok di sini. Price turun, naik, turun. Kemudian dia turun semula. Reject di kawasan support yang kita tanda tadi. Naik. Buat lagi. Membentuk lagi resistance yang terbaru. Tak apa. Kemudian apa berlaku? Dia turun semula. Ada lagi. Ada lagi support ni. Dia membentuk support. Kecil sangat. Resistance. Dia membentuk support. Ni kecil. Kita tak lukis. Kita tak lukis tadi sebab kita nampak nanti. Kenapa? Kenapa saya tak tanda dah ni? Memang saya tak tanda. Kita nak cari kawasan di mana yang price terlalu reject. So yang kita nampak di sini. Sini reject. Okey, yang ni valid. Kita tanda support dan resistance. Yang ni valid. Yang ni yang kita buat ni sebelum ni. Okey, ni dia. Yang ni valid. Alright. Kemudian yang ni valid. Yang ni valid. Ni valid. Sebab price break, price datang retest mula. So ini valid untuk diguna pakai. So nanti anda yang pertama kali tanda support dan resistance, tak apa. Buat je banyak-banyak. Nanti anda akan nampak mana yang support resistance yang tak boleh pakai untuk di time frame daily. So yang tak boleh pakai tu kita delete. Yang tak boleh pakai tu kita delete. Yang kemudian kita tanda hanya di mana yang price banyak lalu. Yang mana price banyak lalu. Kalau macam ni boleh tanda sebab price banyak lalu. Dia reject, naik, break, turun semula, break, naik semula. Okey, ini boleh valid boleh guna pakai. So ada yang kadang-kadang confuse, tak apa. Benarnya kadang-kadang kita belajar dari silap. Kita buat saja nanti kita akan nampak line SNR mana yang boleh diguna pakai. Yang dia boleh guna pakai. Alright. So macam ni dia reject, kemudian dia naik. Naik. Kemudian berjaya break ni. Berjaya break resistance sebelum ni dan membentuk resistance terbaru, zone resistance terbaru. Alright. So kalau kita tengok di sini, apa ada di sebelah kiri? Okey, dia ada. Kalau ikut kita guna crosshair ni. Tengok. Ada support di sini sebelum ni. So tak apa, lukis je. So kita lukis je ni So kalau nak guna rectangle pun boleh, nak guna line, horizontal line pun boleh. So nak tanda dia, nak tanda shadow boleh, nak tanda body boleh, tak ada masalah, tak ada isu pun. So kita dah tahu lah ni zone dia. Kalau kita guna rectangle, kita dah tahu ni zone dia. So kalau sebelum ni, ni kadang-kadang memang kita tanda di, contoh kita sebelum ni kita tanda di sini. Ini price naik. Dia jahat sikit, dia membentuk shadow. Biasanya orang panggil ni ialah fake breakout lah. Kita nampak macam dia nak naik, nak break ke atas. Tetapi the next day tu, dia tidak berjaya break ke atas. Dia membentuk candle pattern, bearish candle pattern. So di sini, price dah start reject. Alright. Tak apa, ini hanya nak tanda support dan resistance. Jangan risau, nak tanda sahaja. Bukan nak buat... apa maksud saya, bukan nak tahu nak entry apa semua lagi, tak. Ini hanya nak untuk tanda strong support dan resistance di time frame daily. Alright. So kemudian kita nampak lagi price turun dan berjaya break pula resistance yang kita tanda ni line dia. Ni So hinggalah ke minggu lepas. Hinggalah pada hari Jumaat minggu lepas. Alright, tak apa. So kita tengok di sini. Kita besarkan sikit bagi nampak. Ni. Price break. Retest di support yang kita dah lukis sebelum ni. Ni yang saya kata boleh dipakai. Tengok. Bila kita contoh, kita ada entry di sini. Di mana kita nak ambil TP. Inilah. Yang ni yang saya kata. Di mana line yang boleh diguna pakai. Yang ni saya tak nak buat ni.
Ni di sini tadi nanti saya tak nak buat. Okey? Di sini nanti saya tak nak buat sebab dia bila lukis terlampau banyak sangat nanti. Okey, kemudian kita nampak price break dan reject di sini naik semula ke zone resistance sebelum ni dan turun. Dan turun semula. Dia membentuk lagi support. Dia membentuk lagi support ni di sini. Yang mana kita tak lukis tadi. Tak apa, tak lukis pun tak apa. Tak lukis pun tak apa sebab sekejap lagi kita akan lukis di time frame H4. Kita akan lukis di time frame H4. Kalau sekejap lagi contoh kita tanda sebelum ni kita tanda sini. Alright, boleh. Tapi sekejap lagi kita nampak serabut lah. Ni lagi dia membentuk support. Kita tanda lagi. Sekejap lagi banyak, dah terlampau banyak sangat support dan resistance di time frame daily. Sekejap lagi kita pening. Kita hanya nak tanda yang mana yang strong. Yang tak strong tu nanti kita akan tanda di time frame yang lebih kecil, iaitu di time frame H4 dan ke bawah. So kemudian kita nampak ni price reject di sini naik semula ke kawasan price break tadi, kawasan membentuk resistance di sini. Alright. Tak apa, nak lukis pun boleh, tak nak pun boleh. Tapi yang ni, line ni yang saya kata tadi, boleh diguna pakai. Boleh diguna pakai. Kemudian dia turun semula hingga ke kawasan ni. Sebab tu tadi kalau kita tanda banyak sangat. Tadi ada support. Di sini ada support lagi. Di sini sebenarnya kalau kita tengok, ni support, resistance, support sebelum ni. Ni yang kalau kita buat zone tadi. Kalau yang sebelum ni yang kita buat zone. Yang ni tadi. Tengok sorry. Yang ni. Ni tadi kalau saya kata tadi kalau kita buat zone ni. Yang asal dia kat sini tadi. So ni zone dia. Ni price masuk. So tapi saya kecilkan tadi sampai ke bawah. Yang ni tadi. Sebab yang ni tadi berdasarkan yang lama yang di sini. Alright. Okay. So di sini nanti. Di sini nanti kita akan nampak nanti. Alright. So nanti ada signal lah nanti. Price kita nak ambil swing sampai TP kat sini. Itu nanti kita tunggu setup dulu muncul. Alright. So price reject di sini membentuk support di sini. Yang ni nak lukis pun boleh. Terpulang macam tadi kalau kata saya tanda, boleh je tanda. Sebab kita boleh je lukis tapi saya tak nak tanda sebab banyak sangat. So saya punya zone ialah ni. Yang ni yang saya tanda sebagai strong tadi. Yang bawah sekali. Atau yang kedua ni. Ini yang strong. So ini kita akan tanda di time frame H4. Okay, so sekarang kita nampak price naik semula. Okay, lalu di laluan utama tadi ni. Laluan utama tadi ni. Dan berjaya break. Berjaya break. Okay. Hinggalah pada minggu lepas. Price sekali. Berapa kali dia reject tu? Sekali, 2 kali. Iaitu pada hari Khamis dan pada hari Jumaat pun price masih lagi reject di sini. Kalau kita tengok di sini. Price reject juga. So kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Di zone resistance ni. Resistance. So kalau ikut siapa yang faham ni, dah boleh tahulah kenapa macam minggu lepas saya nak suruh entry sell di area ni. So kita nampak di time frame daily, ini je yang valid. Alright. So dia ada banyak lagi resistance di atas ni yang mana kita tak tanda. Okay. Saya tak buat malam ni. Kita buat untuk dari sini ke sini saja. Okay. So okay, ini yang untuk time frame daily. Untuk yang time frame daily. Okay. Faham Alright. So yang mana kita nak tanda support dan resistance. Okay. Tadi ni dia. Saya adjust balik zone dia ni. Alright, so itu dia. So nanti dia ada saya menunggu peluang ni. Nanti saya nak menunggu peluang price retest sampai ke sini nanti ni. So dia ada berapa ratus pip ni. Kita ada lebih kurang 400 pip Sebab setup ni saya nampak price akan ke sini dulu. Alright. Okay, ini support ini adalah major atau strong support dan resistance di time frame daily untuk pair GBP USD. Untuk situasi di sini saja dari sini hingga ke sini saja.
Saya tak buat yang daripada sini ni. Banyak lagi ni. Kalau nak buat, ni atas ni ada, ni ada. So saya tak buat. Alright, so saya nak tanda malah untuk dari zon ni ke zon ni saja. Alright. So kalau kita tengok betul-betul, di mana kita tanda strong support dan resistance ni, kenapa saya tak tanda ni? Okey. Ini sikit tip. Pergerakan price biasanya akan bergerak dari satu zon. Contoh, ni zon yang paling bawah. Dia akan bergerak ke satu zon. Zon ni, dia akan bergerak ke zon ni. Ni ada sebab dia nanti. Dia akan bergerak dari satu zon. Okey, contoh macam ni pula. Setelah price turun, reject di sini, dia akan bergerak ke zon ni. Ini dari ni pergerakan dari sini hingga ke sini. Kalau dari sini, dia memang nak cari sini. Kenapa nak cari situ? Jadi kita bagi saya bagi penjelasan tentang konsep yang atau kaedah yang saya guna sebelum ini, iaitu breakout dan retest. Nanti saya nanti saya jelaskan sikit lagi berkenaan bab sesi kedua sikit lagi berkenaan di mana berkenaan untuk entry. Kenapa kita nak entry sell di sini? Okay, di mana kita nak ambil TP. Alright. So faham untuk time frame daily. Kemudian kita nak pergi ke time frame kecil untuk tanda pula banyak sangat tadi yang ni support resistance ni di time frame H4, time frame yang lebih kecil. So kita turun ke time frame H4 ni, tolong padam ni siapa yang tak padam tadi ni melukis ni. Ni. Ada yang tertekan ke apa? Alright. So kita nampak di sini, ini laluan utama tadi yang di time frame daily. Alright. So ini yang kita tanda tadi zone di time frame daily. Okey, sekarang bila kita dah nampak ni, kita tengok pula di mana zone support dan resistance di time frame H4. Okey, so kalau macam ni kita boleh kecilkan zone dia. Alright. Okey, masa nak habis. Ya, kali ni dia tak bagi saya sambung. Dia kata masa akan habis lagi 10 minit. Kalau sekejap lagi tiba-tiba dia putus, tunggu saya online. Tunggu saya convert video ni kejap. Dalam 3 minit saya convert video yang saya rekod ni. Selepas saya convert video tu, saya bagi tahu dalam grup, kita online balik. Kita sambung balik, kita sambung di untuk buat support resistance, minor support dan resistance di time frame H4. Alright, tak apa. Biar je dia habis. Okay, so saya kecilkan zone ni. Saya kecilkan zone ni yang kita tanda di daily. So di daily kita dah nampak dia dah kecil lah. Ni atas dia. Ni atas dia. So ini zone. So ini di time frame H4 kita dah tanda. So line tadi kita boleh ubah. Line tadi kita boleh ubah hingga ke atas. Boleh je. Kita tanda di shadow ataupun di body. Boleh je. Tak ada masalah. Alright. So ini line kedua yang kita tanda tadi. Di time frame daily. Boleh je kita nak adjust. Kita adjust pergi ke shadow ke body. Kita adjust dia. So di daily tu dia nampak ngam-ngam kat shadow. Ni. Ngam-ngam kat shadow. Ngam-ngam kat shadow bila kita adjust di time frame H4. Alright. So di sini pun kita adjust yang kita buat tadi. So kita adjust yang paling bawah. Boleh di support ni. So nampak line ni. Ni. Okay. So nampak cun sikit di time frame H4. Alright. So yang mana baru join tu tak apa. Jangan risau, video ni saya rekod. Okay. So yang mana guna rectangle boleh adjust. Ni cara saya adjust balik support, major support dan resistance zone dia tadi. Bila saya buka di time frame kecil, saya adjust lagi. Saya betulkan dia punya zone di time frame H4. Di time frame H4 saya betulkan balik zone dia. So kita nampak ni siapa nak angkat tangan? Ada pula yang angkat tangan, tak apa. So kita sambung je. Kita buat support dan resistance, minor, major di support dan resistance di time frame H4. Okey, saya tak buat kat sini. Kita buat dari sini dulu. Kita buat dari sini cukup. Dari sini hingga ke sini. Sekejap lagi bila kita buat di sini, kita akan nampak sebelah kiri dia jadi auto. Kita okey. So kita nampak di sini. Mana dia? Ni. Alright. So kalau kita lihat di sini, ini adalah kawasan strong
major support tadi major support yang kita tanda di time frame daily, tetapi price tidak berjaya sampai ke sini So kita tengok di sini kenapa dia berhenti di sini. Alright. So kalau kita tengok H4 ni di sebelah kiri ni, tengok ni di shadow ni dia ada zone support. So ini adalah support di time frame H4. Alright. So dia ada ni dipanggil minor ni kalau kita buat ni. Alright, ni dia ada dua. Ini ialah di time frame daily tadi. Ini dah dia. So bila kita buat ni, pastikan dia display hanya di time frame H4. Jangan bagi display di daily. Jadi di daily nampak ni, jadi kita jadi serabut. Ataupun kita boleh guna horizontal line. Kita tanda ni, ni zone dia. Ni zone dia. Macam saya kata sebelum ni, nak tanda support dan resistance sama ada dari shadow ke body atau shadow ni saja boleh So kalau untuk case ni dia tak sampai ke line hitam ni yang kita tanda di sini. Dia masuk ngam-ngam je kat body ni. Body ni. Alright. So di sini nanti saya akan buat penjelasan kenapa saya target nanti TP dia maksimum sampai sini. Ada alasan dia. Sebab saya nak menunggu price retest. Price retest betul-betul masuk ni. Macam kes siapa datang kelas online, kelas di Sentul untuk USD Kanada, kenapa saya nak tunggu ni? Saya ada buat penjelasan kenapa dia ni retest tak sampai sini. Nanti akan ada sampai sini So untuk USD Kanada, Alim tahu. Yang mana datang kelas online. Ni Kerry tahu. Saya ada bagi penjelasan berkenaan USD Kanada. Kenapa saya tetap nak ambil TP di dalam ni juga. Ini sifat pergerakan market. Ini hasil pemerhatian saya atas pergerakan market saja. Bukannya saya terror mana pun. Ini atas pengalaman tengok pergerakan market saja. Di mana price akan masuk semula di sini. Okay. So di sini tadi, di H4, dia membentuk minor pula support. Membentuk minor support di time frame H4. Alright. So kemudian price naik semula ni reject. Okay. Reject. Tanda lagi. Banyaknya tanda. Okay. Jom. Lupa. Kalau di H4 ni lupa tukar color biru. So tukar color biru. Kemudian dia display hanya di H4. Tak nak keluar kat daily. So ni hanya di H4. Alright. So kemudian price naik semula dan sangkut. Kalau macam ni kita nampak dah dia sangkut ni ada support. So kita tanda sama ada nak guna horizontal line, rectangle. Saya besarkan sikit bagi nampak, takut ada tak nampak ni. Right. Horizontal line yang ni support sebelum ni. Okay, ni zone dia yang sebelum ni support. Okay. Sebab tu kita nampak kenapa price sangkut di sini. So sama juga yang ni bagi dia display di H4. Jadi tak adalah serabut di time frame daily tu. Kemudian price reject. Price reject membentuk support di sini. Di sini di time frame H4 ni wajib buat. Wajib tanda. So saya guna line je lah contoh. Ni contoh kalau ini kita tengok di sini ialah tempat breakout dulu ni. Ni kemudian price datang retest di area ni So support ni wajib buat di time frame H4. Wajib buat. Ni tanda yang mana sesuai untuk kita. Yang ni pun boleh. Lupa tanda tadi. Kalau kata kita guna line guna line pun boleh. Jangan risau. Boleh tanda saja Ni zone dia. Jangan risau. So ini tadi kita dah nampak. Ini dia show tadi yang asal. Ini yang di time frame daily. Okay. So ini kita tanda lagi. Price reject. Di sini membentuk support. Kemudian nampak price berlaku breakout. Kalau kita buat line kita nampak jelas. Candle ni close di atas resistance ni. Ini dipanggil breakout. Tak apa, sekejap lagi saya jelas macam mana nak tahu situasi breakout. Situasi breakout. Macam mana nak tahu yang breakout yang jelas. Okey, sekejap lagi saya buat penjelasan. Sesi berikutnya. Sesi berikut. Kita buat channel bagi habis dulu. Sekejap lagi kita buat support dan resistance di time frame
H1 pula. So ini dia. Kemudian price naik semula. Price naik. Okay, line hitam ni kita tahu tadi ini ialah support di time frame daily tadi. So di sini dia sangkut. Okay, kalau kita tengok di sini ada resistance. So boleh guna ni. Boleh guna ni tanda je. Kenapa dia sangkut, dia berhenti di sini. Ni ada zone resistance. So sama bagi dia display di time frame H4 sahaja. Nak bagi dia display di time frame H1 pun boleh. So tak ada masalah. Ataupun tadi kita nak guna rectangle pun boleh. Nampak zone dia? So boleh jelas boleh jelas. Nanti bila kita tarik panjang, ni dia. Sebab tu saya guna line. Kalau guna rectangle tadi, dia agak besar sangat. Zone dia agak besar sangat. So bila saya guna line, saya nampak jelas. Right? So terpulang ikut keselesaan masing-masing. Terpulang ikut keselesaan masing-masing. So kemudian kita nampak lagi. Ni ada bentuk banyak ni. Price reject di sini dan membentuk support semula di sini. So di sini kenapa price berhenti? Kita nampak lagi. Amalkan, cari jawapan di sebelah kiri. Kenapa price reject sekali, dua kali, tiga kali? Dia ada resistance sebelum ni. Yang mana support, resistance, dia menjadi support semula. So tanda line ni Okay, ni line dia. Ni laluan dia. Lebih kurang. Kalau nak guna jap, bagi dia display di H4 dulu. Sama. Okay, kemudian kita tanda zone. Kalau nak guna rectangle, boleh je. Ni dia zone dia. Ni dia. Ni zone dia. Boleh je buat tak ada masalah. Cuma kalau mata tu sesuai, boleh je buat, tak ada masalah. Kalau cuma saya nak bagi cat tu bersih sikit. Kadang-kadang jadi serabut. So saya tarik je. So ini zone dia. Ini zone dia. Sorry, kalau tertarik pula ni. Ini zone dia. Allah, yang lain pula tertarik. Right. Ni mana hitam tadi? Hitam tadi daily kat sini. Right. So kita dah nampak. Ini di daily.